Apakah bagi dirimu pertanyaanku bagaimana? Apakah kau berduka hadapi hari itu? Masihkah ingat dahulu duka sama pernah dirasa saat kau berjaya berharap ribuan luka teriris setelah perjuangan itu kau masih berdiri hinggalah ke saat ini. Yakin padaku ini dari cinta Tuhan kepadamu kerana luar biasa tolongku. Lihatlah bagaimana caranya ini agar kau belajar cinta biar tidak terkira dan batinmu itu, namun masih tidak terkira belas kasihnya karena kuning jari pada yang lain agar kau keluar dari beban itu dan sekali lagi beban itu tak berani hingga beratur pun lagi. Dari padaku kau kan lelah mengejar sangkaan manusia tak tergapai hasrat setiap mereka, tapi selangkah kau mengejar cintanya, seribu langkah kau kan di dekatinya. Salah mengenang kisah silam jatuh baru dulu dan atur takdirnya sukar dibaca hingga wujud dirimu jua dari cinta agar kau belajar cinta padaku. Kau telah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai hasrat setiap mereka, tapi selangkah kau mengejar cintanya, seribu langkah kau kan di dekatinya.
dunia karena bukan lama segala indahnya dunia telah ku amati dari persimpangan kamus menutupi jalan hingga mata tertawan pada jalan lain dan indah ibarat fata morgana yang menghibur mata tapi ku mengerti palsu atau benar hanya kerana bodohnya aku menikmatinya bagaimana tidak tergoda telah terhias seri warna kelabu mata terbuka jiwa lupa musafir cuma sementara. Oh, oh, oh. Sukar aku nafi dan menipu diri sendiri dari seribu badan cinta hakiki hanya kerana bodohnya aku sangka kau ngerti yang timur baratku kembara lautanku temu jua tiada sempurna angan dan cinta dalam mengejar cinta sementara Tuhan saksikanlah usahaku mencari kerana semua bagi Allah dan angin berjalan selalu agar dapat aku fikir cinta selainku sepenuhnya dari hati. Oh, 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 oh. Bagaimana hati tak terkadang bagaimana hati tak tergoda dicerna terhias seri warna kelabu mata terbuka jiwa lupa musafirku cuma sementara biar timur baratku kemana gunung lautanku temu jua tiada sempurna angan dan cinta dalam mengejar cinta sementara. Oh, tiada sempurna angan dan cinta dalam mengejar cinta sementara.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ramai yang masuk Okey, jadi saya mengalu-alukan kehadiran semua para peserta pada hari ini dan saya rasa hari ini semua dah breakfast kan sebab dah pukul 10.30 pun. Jadi semua mungkin lebih bersemangat untuk hadir sekarang. Jadi sebelum kita mulakan program, suka ingin saya bagi tahu secara kasar program pada hari ini. Jadi program pada hari ini tajuknya ialah TNT Tips and Tricks Graphic Design using Adobe Photoshop yang akan disampaikan oleh Saudari Raja Nurhanisah dan ia merupakan program anjuran Ikram Muda Gombak dan saya difahamkan bahawa program ini dilakukan sebulan sekali tapi program berlainan. Jadi untuk para peserta yang ingin tahu lebih lanjut program yang akan diadakan oleh Ikram Muda Gombak, bolehlah follow Facebook Ikram Muda Gombak selepas ini. Dan ini merupakan sesi yang kedua. Program yang pertama telah diadakan dalam 2 minggu lepas, tak silap saya. Jadi program pada hari ini ia adalah untuk mereka yang telah mendaftar pada sesi lepas tapi tak dapat join sesi lepas sebab pendaftaran akan terhaid. Jadi ia akan dibawa pada hari ini. Jadi saya mengalu-alukan kehadiran para peserta pada hari ini. Jadi sebelum saya memulakan program pada hari ini, ingin saya memperkenalkan Saudara Raja Nurhanisah, iaitu orang yang akan menyampaikan program kita pada hari ini. Jadi Saudara Raja Nurhanisah merupakan seorang yang berpengalaman dalam menghasilkan media bagi program anjuran Quranic Youth Club UIAM pada tahun 2017 dan juga Harmoni UIAM pada tahun 2018. Dan saya difahamkan Saudari Raja Nurhanisah merupakan seorang graduan UIAM. Dan sebelum itu saya akan sebelum saya memperkenalkan lebih lanjut Saudari Raja Nurhanisah, ingin saya katakan bahawa saya difahamkan bahawa hari ini ramai yang join tapi belum daftar ya. Jadi very bolehlah join tapi lepas ni mohon daftar selepas ini ya. Jadi saya akan teruskan kepada Saudari Raja Nurhanisah untuk meneruskan program pada hari ini. Silakan Saudari Raja Nurhanisah. Okay, jazakallah khair kepada MC kita, junior saya kat UIA. InsyaAllah. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, sebelum saya meneruskan lebih lanjutlah berkaitan dengan talk saya, bukan talk, dia sharing sebenarnya. Saya share dulu slide. Nampak ke slide saya? Ada KN, Khairul Najwa, nampak ke slide? Nampak. Nampak, okey, baik. Okey, sekadar mungkin sekadar penerangan ataupun maklumat ringkas berkaitan dengan diri. Nama Raja Nurhanisah Raja Sulaiman, asal Perlis, sekarang berada di Perlis. Tadi Khairul Najwa MC kita cakap saya graduan UIA, maksudnya degree di UIA dan sekarang sedang menyambung inilah sarjana dalam bahasa Arab linguistik insyaAllah. Itu sekadar sedikit lah berkaitan dengan diri. Jadi saya terus proceed. Sebelum tu ada perkara menarik dengan kita punya peserta pada hari ini. Kalau tengok peserta daripada pendaftaran peserta ada juga Puan Mahani, tersilap saya Puan Mahani join walaupun kita anggap senior kita lah kan, makcik-makcik kita, tapi semangat beliau untuk belajar tu sangat tinggi lah. Satu inspirasi untuk kita semua sebenarnya, insyaAllah. Yang sebenarnya belajar ni takkan ada tarikh luput kan, takkan ada tarikh berhenti pun sebenarnya untuk kita belajar. Dan belajar tu banyak perkara kan, kita akan belajar banyak benda dalam kehidupan kita dan mungkin itu yang sebenarnya membuatkan hidup kita lebih menarik lah setiap hari apabila kita belajar banyak benda kan. So insyaAllah kita ambil inspirasi pada Puan Mahani untuk kita belajar sama-sama insyaAllah. Baik, so untuk hari ni kan
apa yang sebenarnya yang kita akan belajar, apa yang korang semua akan belajar, puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan akan belajar, iaitu pertama berkaitan pengenalan sedikit lah berkaitan dengan Adobe Photoshop, ringkas saja. Kemudian basic tools untuk Adobe Photoshop, yang ni kita akan buat praktikal lah. Dan yang ketiga, tips membuat poster berdasarkan pengalaman saya lah dalam lebih 5 tahun membuat poster lah untuk society, untuk program-program di UIA lah, insyaAllah. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam lah dalam kita punya sharing ataupun dengkil ni, soalan yang ingin saya tujukan kepada semua, kenapa anda ingin mempelajari Adobe Photoshop? Okay, boleh tulis di ruangan chat, cuma MC boleh bagi tahu sebab saya tak nampak ruangan chat. Boleh bacakan, MC bacakan. Kenapa nak belajar Adobe Photoshop? Ataupun kalau nak unmute pun boleh juga. Mana-mana yang memudahkan. Ya, sebab bila kita luangkan masa pada pagi ni mesti ada something motivation kan. Kenapa dalam diri kita rasa nak belajar. Belajar tu memang satu reason, tapi why kita nak spend 1 hour and 30 minutes ni untuk belajar Photoshop pagi ni. Ada yang jawab kat chat ke? Dah ada seorang yang jawab daripada Asma Nasaruddin. Asma mengatakan bahawa sebab Nakibah suruh nanti kena buat poster program, jadi cuba-cuba. Menarik. Dia menarik lah, maksudnya Nakibah suruh tu macam dia external factors lah, but it's still a motivation kan. Walaupun external motivation, mungkin dia akan at the end dia akan jadi internal motivation bila kita faham kita betul-betul faham dan kita mengimani why kita kena belajar kan. So menarik lah berkaitan dengan apa yang Asma Nasaruddin cakap. Okay. So kenapa saya mulakan dengan this kind of question, sebab saya nak sampaikan hadis oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Riwayat Tabrani. Okay, jadi kenapa saya datangkan dengan hadis ni dan apa relation dengan soalan tadi. Jadi kita tahu yang Adobe Photoshop ni is one of software untuk kita hasilkan bahan media kan. So media ni something yang is a tool kan, satu alat yang kita boleh guna untuk benda baik dan kita boleh guna untuk benda buruk. So tadi macam Asma cakap, Nakibah suruh untuk buat nanti kena buat poster kan. So it's for the good thing lah. Kita tahu yang media ni kita perlu manfaatkan dengan perkara yang baik. Kita tak naklah akhirnya media ini menjadi perkara-perkara yang membawa pada perkara yang negatif. Kita gunakan untuk nak hentam orang lain, kita guna untuk perkara yang macam sarkazm contohnya. So pastikan apa yang kita belajar ni kita manfaatkan lah dan kita gunakan ke arah kebaikan, insyaAllah. Satu muhasabah untuk diri saya dan kita semula, insyaAllah. Okay, baik. So tadi yang pertama yang pengenalan kepada Adobe Photoshop. Okay, Adobe Photoshop ni apa dia? Dia merupakan sebahagian daripada keluarga Adobe. Maksudnya antara keluarga yang lain ialah Premiere Pro, iaitu untuk membuat video. Kemudian Illustrator. Illustrator ni untuk editing juga, cuma perbezaan Illustrator dengan Photoshop. Photoshop ni biasanya untuk menyunting gambar, edit gambar yang sedia ada. Tapi kalau Illustrator ni dia nak menghasilkan gambar tu sendiri. Dia akan lebih details lah, lebih complicated sikit untuk guna. Kemudian Adobe Photoshop macam saya cakap tadi, edit gambar, edit GIF. GIF ni yang kira gambar yang gerak-gerak tu. Kemudian buat poster. Buat poster ni rasa paling common lah kot yang kita tahu. Dan Adobe Photoshop ada pelbagai versi. Yang saya ada dalam komputer saya, CS6. Kemudian ada yang paling latest, CS Creative Cloud. So macam kalau dia punya perbezaan apa, mungkin just dari segi workspace je lah, dari segi susunan tools dan sebagainya. Tak terlalu banyak lah perbezaan dia. Okay, so apa basic tools yang insyaAllah kita akan belajar sama-sama hari ni? Iaitu yang pertama, mewujudkan design material yang baru, kemudian menambah bentuk ataupun shape, menambah gambar dan juga menambah tulisan ataupun teks. Yang saya sampaikan hari ni betul-betul basic. So kalau ada mungkin dalam kalangan kita yang quite advanced, mungkin boleh tanya terus lah kalau ada apa-apa soalan nak tanya. Sebab kita tak nak tangguhkan, takut nanti dah lupa kan soalan. So kita, kalau ada apa-apa soalan sepanjang sesi ni terus tanya.
saya akan terus jawab lah insyaAllah. Saudari Raja, Ya. ada Syahida bertanya, adopt ni kena bayar ke? Dia macam ni, dia kalau yang dia macam ni, kalau yang trial tu tak payah bayar lah, trial tu sebulan yang tak payah bayar. Lepas tu, tapi kalau macam nak terus nak proceed lepas tu kena bayar lah. Tapi berkaitan dengan crash, bukan crash apa? Crack, okay, crash benda lain. Crack ke, tak crack ke, yang tu saya akan ada penerangan selepas ni lah berkaitan dengan tu. Tapi sekarang, buat masa ni kalau untuk peserta yang tak ada lagi boleh guna trial lah, saya sarankan yang tu. Okay. Alright. So apa yang kita buat hari ni? Okay. So insyaAllah hari ni kita akan buatkan poster ni, simple saja. InsyaAllah dia punya step pun tak terlalu complicated, boleh ikut. So kalau macam mungkin susah aku nak edit, nak buka Photoshop, kemudian nak tengok Google Meet, kalau rasa complicated boleh dengar dulu, nanti directly lepas habis this session boleh terus praktikkan. Kadang-kadang penting kan nak tengok Google Meet dengan Photoshop kan. Mana yang memudahkan lah, mana memudahkan untuk semua insyaAllah. So ayo kita cuba. So, sekarang saya akan start presentation dan nak buka Photoshop. Saya tutup dulu. Okay, so first kali buka Photoshop. Okay. So ini adalah basically kita kata workspace lah, workspace, tools, alat. Semua ni adalah tools, alat yang akan kita guna untuk menyunting gambar. Sini adalah kiranya gambar, poster kita akan berada di sini lah. Poster kita kat sini. Sini layers. Layers ni saya akan terangkan lepas ni lah supaya boleh nampak macam mana penggunaan layers tu sendiri kan. Okay, so yang pertama buat apa? Pertamanya tekan file untuk kita wujudkan design material baru. Tekan new. Okay, so basically ini adalah semua setting lah berkaitan dengan poster yang kita nak buat tu. Preset ni benda apa? Preset ni kiranya kalau kita ada template untuk semua benda maklumat-maklumat ni. Tak apa, saya akan terangkan kemudian. Width ni apa? Width ni kira lebar lah, lebar width je. Lebar kita punya poster tu. Height dia punya ketinggian. Dia ada pelbagai unit, ada pixels, inch, tapi biasanya saya guna pixels lah. Resolution ni lebih kepada macam kejelasan, tahap kejelasan kita punya gambar tu. Ini lagi tinggi, sepatutnya lebih jelas lah. Maksudnya kalau kita zoom dia tak pecah. Itu kegunaan resolution. Tapi biasanya saya guna 72 lah. Tak tinggi sangat, takut nanti kadang-kadang dia boleh buatkan size tu, size kita punya file akan lebih besar. Kemudian color mode ni dia kalau grayscale kita tahu kan hitam putih, tapi jarang saya gunalah. Saya biasanya guna sama ada RGB ataupun CMYK. RGB ni apa? RGB ni kiranya bila kita nak buat gambar, design poster contohnya, kita nak gunakan untuk dalam digital saja. Contoh kita nak berbual dalam social media, kita nak guna untuk buat slideshow kan, tadi presentation. Dia basically kita guna dalam laptop, dalam komputer saja. Dia nak dalam bentuk digital saja. Kalau CMYK ni kalau kita nak print, contoh kita nak print kat kertas putih kan, ataupun print banting ke banner ke, kita gunakan CMYK. Kenapa berbeza? Sebab RGB ni dia punya, nak kata warna dia tu boleh lebih complicated, lebih details lah berbanding CMYK. Sebab bila kita print, dia macam dia punya warna tu terhad berbanding kalau kat digital punya. So sebab tu penting lah untuk kita tahu juga perbezaan supaya macam takut end up bila print warna lain. Tapi itu pun kalau kita buat CMYK pun sebenarnya secara realitinya dia akan berbeza, dia takkan sama macam mana kita tengok kat laptop, sebabkan faktor ni lah, faktor warna yang kita nampak kat laptop ni dengan yang hasil print tu berbeza. So perlu teknik betul supaya kita tahulah macam outcome ni mungkin boleh berbeza kan. Itu yang macam basket. Okay, tadi berbalik pada preset. Preset ni template kan. Sebagai contoh, sekarang ni saya dah set 800x800. Kiranya bila kita akan hasilkan poster yang berbentuk square kan. Tadi gambar square kan. That's why saya pilih 800x800. Kemudian save preset. Contohlah saya buat nama square 3 sebab sebelum ni dah ada one yang tu. Square 3. So tengok dia dah tick siap resolution, mode, big depth, semua ni kiranya kita nanti kalau kita nak guna the same criteria ataupun setting macam ni, kita dah
tak perlu nak tulis, nak type sesuatu, dia terus dah ada dah. So kat sini ada square tree. So basically kita gunakan yang dah sedia ada dah. Kak Raja. Ya? Apa dia? Kak Raja, ada ya. orang tanya tak nampak boleh besarkan tak, tapi rasanya peserta boleh klik pin untuk Sari Raja Nurhanisa untuk lebih besar kan? Itu je. Okay. Baik. Preset. Okay. So yang ni sedikit saya nak terangkan international paper. International paper ni kiranya saiz kertas kan. Kita kan tahu kertas ada banyak saiz. Yang standard kita guna A4. So kalau kita nak poster yang saiz yang macam tu pun boleh. A4 besar lagi, A6 dia lagi kecil, kiranya half A4. A5 kiranya 1/4. A5, A4, A5, A6. A5 yang half A4. A6 ni kiranya 1/4 daripada A4. A3 ni lagi kecil. A3 tu lagi besar. Sebab kiranya dia macam ni kan, dia lagi kecil, nombor tu lagi besar saiz dia. A3 ni kiranya double A4 lah. Yang ni kenapa kita boleh tahu, supaya nanti kalau kita nak buat poster ataupun kita nak printing lah, contoh kita nak printing saiz A3, kita dah buat siap-siap. Dia punya measurement macam tu. So nanti tak adalah jadi gambar pecah ke, jadi macam sizing lari ke apa, kita dah settlekan saiz dia awal-awal. So tadi saya nak gunakan square kan, square 3 saya tekan balik tadi lah supaya setting dia masih sama. Kak Raja, Ya? Puan Mahani kata tak boleh nampak lagi. Ada cara untuk besarkan tak? Kejap. Untuk bagi lebih besar. Sebab dia fix dia besarnya je boleh. Tapi tak tahu macam mana nak buat besar. Kalau recording nanti boleh besarkan ya ke sama je? Besar sikit ke kalau full screen kalau recording? Rasanya sama besar macam ni lah kan. Sama tapi kalau kat laptop, kalau kita orang punya laptop semua nampak jelas sebenarnya. Ataupun Raja boleh zoom kan? Zoom. Boleh kan zoom. Sebab dia ni kiranya kat macam panggil apa? Sebab ni box kan. Kiranya tak apa, yang ni macam tak penting sangat. Tapi yang nanti poster nanti mungkin boleh lebih jelas kot. Yang poster tu nanti boleh kita buat besarkan kecilkan. Yang ni dia tak boleh nak besarkan. Ataupun nanti saya screenshot, nanti saya bagi kat dengan Zul lah kot. Kalau kita screenshot kita boleh zoomkan gambar kan. Okay. Saya proceed boleh ke? Boleh. Alright. Okay, baik. So ni basically inilah hasil poster ataupun kita kata kertas ataupun layout ataupun asas untuk kita punya poster ini saiz 800 x 800 cm. Yang ni boleh nampak kot yang ni besar saya rasa bagi tadi. Okay. So apa yang first kita nak buat? First kita nak buat ialah sekarang ni kita punya ni warna putih. Kalau kita tengok dalam ni warna macam krim-krim sikit kan. So yang first kita nak buat apa? Ialah kita nak jadikan dia warna krim. So apa yang saya akan buat, pergi ke kanan, klik sini, dia tulis create a new layer kan. Create a new layer, just tekan dan terhasillah satu layer baru. Okay, layer ni kiranya macam satu nak kata apa, lapisan lah. Kita layer kan lapisan kan. Macam mana dia berfungsi, sekejap lagi saya terang. Okay, so pergi ke belah kiri ni, tools ni, cari rectangle. Ini adalah shape lah ataupun bentuk punya tools. Right click, kita akan nampak pelbagai bentuk lah. Ada rectangle, ada round rectangle, ada ellipse. Ellipse ni bulat kan. So kita pilih rectangle tu. Okay, pergi ke hujung kiri dan drag, tarik. Okay. Kemudian kita nak warna cream kan, fill dengan stroke. Fill ni kiranya warna yang akan memenuhi ruang ataupun bentuk itu. Stroke ni kalau kita guna Microsoft Word, dia macam outline.
outline kepada sesuatu benda, sama ada bentuk ke ataupun tulisan ke. Dalam Photoshop dia gunakan istilah stroke. Tu je beza dia. So macam Photoshop ni boleh dipelajari lah kalau kita macam kita dah ada asas kan Microsoft Word pun, dia punya penggunaan dan sebagainya. So tekan fill dan kita pilih warna kat sini. Warna kalau yang ni kira ni warna yang sedia ada lah, tapi kalau warna yang kita nak tu tak ada kat situ, boleh tekan ni dan kita pilih lah warna yang mana kita nak. So macam saya nak warna cream tadi kan, mungkin kat area di sini. Okay, so kata saya nak warna ni dan saya tekan okay. Alright, so ini warna yang saya nak. Warna dah berubah. Okay, next apa dia? Okay, kita tengok balik. Warna tadi lari sikit kan, so tak apa. Kalau tak nak warna ni pun boleh, just pilih warna yang mana yang sedap mata. Okay, so lepas ni kita akan nak tambah gambar lelaki ni kan. So macam mana nak cari gambar lelaki ni yang takkan nak lukis kan, ambil masa kan. So kita boleh buka kat Google. Okay, buka Google. Mana Google tadi? Cari freepik.com. Just tulis freepik dia akan keluar. So yang ni just one of website yang boleh cari gambar. Website-website lain nanti saya akan bagi kemudian lah insyaAllah. Just klik freepik. Proceed. Boleh tulis person. Okay. Cari person. Okay, so ini lelaki yang dalam poster tadi. Klik dia. Dan boleh tekan download. Tapi tengok dia ada tulis attribution is required. Maksudnya bila kita nak guna gambar data freepik ni, kita perlu kredit dia lah sebab kita tak ada account Kalau ada account tak perlu kredit. Macam mana nak kredit? Okay, saya terangkan kemudian. So download. Free download and attribution required. Okay, so saya tekan save. Okay, so dia dah masuk, dah download. Saya double click. Okay, Allah. Okay, ni gambar tadilah, gambar. Dia ada banyak file, cari yang berbentuk JPG. JPG ni maksudnya yang berbentuk gambar lah. Okay. Kita just klik dia dan tarik dan drag. Tadi mana software Photoshop dan kita pergi situ. Pelan-pelan. Okay, so dia terus masuk dalam kita punya Photoshop. Okay. Just tekan enter. Okay. Kemudian kita nak buat apa dengan lelaki ni? Kalau tengok dalam gambar ni kecil kan, dia kecil dan dia punya background tak ada. So macam mana nak buat? Okay, first kali kita perbentukan size dia kan, resize dia. Tekan Ctrl T. Ataupun kalau yang guna MacBook, command T. T ni stand for transform. Transform maksudnya kita mengubah size dia kan. Okay, kemudian tekan Ctrl T dan kemudian tekan shift sambil kita nak kecilkan dia. Sebab apa kena tekan shift? Sebab kalau tak tekan shift, kita mungkin akan mengubah ratio gambar ni. Maksudnya mungkin muka je sekejap jadi panjang ataupun tangan je menjadi lagi kurus. Kita tak nak benda tu. So that's why kita tekan shift untuk kekalkan size dia seperti sedia ada. Okay, so kalau nak kecilkan just ni lah sama. Just besarkan, kecilkan macam tu. Okay, so kita nak size lebih kurang macam ni ikut. Okay, so tekan enter. So kita berbalik moving tools ni. Moving tools ni penting supaya macam bila kita nak gerakkan ke mana-mana kita guna move tool ni lah. Move tool ni supaya kita tak mengganggu apa-apa item yang ada kat atas poster. Okay, so okay. Raja, yeah. Puan Mahani tanya, tekan apa ya? Boleh ulang? Yang mana? Untuk yang mana Yang ni rasanya, yang nak besar ke kecil tu. Oh, besarkan kecil Okay, saya undo. Okay. Tekan Ctrl ataupun Control. Ctrl tu yang kalau kat keyboard dia belah kiri bawah sekali. Dekat keyboard lah, control. Control. Control T. T T. Tekan sekali. Serentak. Kemudian dapat ke?
Okay, so dia sepatutnya kalau kita dah tekan Ctrl T tu dia akan automatic macam dia ada macam apa, dia selected gambar kita tu. So kalau dah select tu maksudnya dah betul lah tu kita tekan. Okay. So sambil kita nak kecilkan tu tekan shift. Pelan-pelan je. Kita nak tengok saiz besar mana kita nak. Okay, kata besar ni. Shift dan gerakkan mouse ke macam mana? Ya. Tekan shift dan gerakkan mouse. Okay. Dapat ke? Dapat. Okay, baik. So dah settle yang tu, tekan enter. Okay. Kiranya kita dah settle lah resize dia. So next step apa dia? Ialah untuk kita remove background dia pula. Seluruh mulut kita ke arah depan tu sama ada Untuk remove background, kita guna eraser. Eraser ni pemadam kat sini ada banyak, pemadam ni ada banyak jenis. Kita akan gunakan eraser tu. Kak Raja. Okay. Ya? Tadi Puan Syahidah tak boleh teruskan. Okay, baik-baik. Okay, kemudian eraser tool dengan magic eraser tool kita akan guna dua ni. So first kita akan guna eraser tool dulu. Sebab kita tak nak, okay, apa beza dua ni lah sebenarnya. Dua ni beza, magic eraser tool contohnya kalau saya ambil. Kalau keluar macam ni maksudnya sebab dia kata gambar ni tak boleh edit, tak editable. So rasterize ni kiranya apa? Kiranya bila kita tekan rasterize dia boleh edit lah gambar ni. So just tekan OK je. Tak perlu panic. Okay, so sekarang ni gambar ni dah boleh edit. Okay, so tapi masalahnya apa? Bila saya tekan padam ni, dia terus dengan baju-baju sekali dia padamkan. Sebab apa? Sebab warna dia lebih kurang sama kan, baju dia dengan belakang ni. Kiranya magic eraser tu ni dia akan padam benda yang warna yang seumpama dengan dia. Contoh kalau tekan padam biru ni hilang. Kenapa biru di sebelah ni tak hilang? Sebab dia ada warna ni yang membezakan dia. Kiranya macam jadi penghalang lah untuk dipadam sekali dengan biru yang sebelah sini. So macam yang ni dia tak ada penghalang kan. So that's why dia terus boleh padam sekali. Okay. So apa yang saya nak buat, apa yang saya boleh buat untuk elakkan baju dia hilang sekali. Saya pilih eraser tool ni. Yang ni kiranya manual tool lah, kita padam sikit-sikit. Macam kita guna pen kan. Guna pen kan kita padam sikit-sikit kalau kita lukis salah. Sama je. Tapi dia punya brush dia quite besar, pemadam ni. Dia perlu kecilkan. Kecilkan guna, ni kita panggil apa yang sebelah huruf P tu. Sebelah huruf P dia ada ni kan bracket yang macam kotak tu. Tekan yang tu untuk kecilkan. Kalau nak besarkan yang bracket kotak yang belah kanan. Complicated nak terang. So yang tu untuk besarkan. Tapi yang ni semua yang terangkan adalah keyboard shortcut lah supaya macam terus senang kan. Nanti kalau nak praktikan dia bermain dengan di keyboard. Dia quite renyah sikit lah kalau nak buka kat edit ke apa ke macam dia akan jadi complicated. So better saya ajar terus lah keyboard shortcut dia. So kecilkan guna yang sebelah huruf P tu. Sebelah huruf P kanan lah kiranya. Okay, so kita padam manual. Padam manual kat bawah ni kena padam satu-satu. Tapi tak perlu terlalu kemas lah sebab kita gambar yang belah bawah je tak nampak. Tak perlu nak terlalu detail lah. Kak Raja. Ya. Boleh tanya sebelum tekan tu tekan apa? Sebelum tekan yang mana? Yang eraser ni ke? Puan Mahani. Tak ya? Macam lost sikit untuk part ni. Okay, nak saya start dari mana balik? Nak start balik daripada sebelum padam ke? Tukar background. Dari sini? Oh, daripada tukar background, okay. So, okay, daripada saya start dari sini saya padamkan. Boleh? Saya pilih eraser tu. Saya pilih eraser tu balik. Kini saya right click untuk tengok pemadam apa yang ada. So saya akan pilih eraser tool ni. Tekan eraser tool. Dan saya akan pergi ke bawah ni. So macam mana nak besarkan atau kecilkan. Pergi ke, kalau tengok kat keyboard, huruf P. Di sebelah kanan dia ada ni kan bracket punya kotak tu. Bracket punya kotak. Yang berbentuk kotak. Dia kiranya kita ada sebelah sini dengan sebelah sini kan.
Kiranya yang sebelah sini untuk kecilkan eraser tu, sebelah sini untuk besarkan eraser tu. Sebab bila kalau besar sangat kita nak padamkan benda yang kecil susah kan. Sini tu maksudnya kiri kanan ke apa? Kiri kanan. Yang band bracket tu ke? Ya, bracket tu. Bracket curly bracket kiri, curly bracket kanan. Tu ke maksudnya? Ya, betul. So supposedly kalau kita nak kecilkan sebelah P tu tekan dia untuk kita kecilkan. Kalau nak besarkan yang sebelah satu lagi tu. Dapat ke? Okay. Okay, saya proceed So kita padam manual. Saya cakap tadi padam manual ni tak perlu terlalu detail sebab kita akan hide bahagian bawah ni dalam poster ni. So kalau macam kita nak bagi nampak bahagian bawah kena betul-betul details lah. Dia mungkin kena zoom dan padam lah. Dia akan lebih ambil masa lah. So kita nak buat simple padam je. Okay. So kita dah padam belah bawah ni. So nak buat apa sekarang? Kita pergi balik eraser tool. Pilih tekan right click. Okay, sekarang kita pilih magic eraser tool. So magic eraser tool ni dia akan padam semua sekali. Yang warna yang sama dengan dia. So nampak sekarang warna ni tak berubah. Dia masih di sini sebab saya dah padam secara manual kat sini. So dia macam dia tak terpadam sekali lah. Okay. So dah settle lagi ni. Okay, kita nak letakkan di tempat yang sesuai. Pilih balik move tool tadi. So macam setiap kali kita nak gerakkan apa-apa item yang dalam poster ni, pastikan kita klik move tool lah. Okay, so kita nak letak lagi ni kat sini. Contohlah. Sini sikit, okay. So nampak kan kita tak bagi nampak pun bawahnya. Kalau buat macam ni nampak lah. Tapi kalau kita tak nak bagi nampak, tak sini. Dia lebih sedap mata memandang lah kalau di belah bawah. Kalau tak dia nampak macam tergantung kan, macam terapung. Okay, so better duduk kat sini. So okay, dah settle untuk gambar lelaki ni. Okay ke setakat ni? Ada yang terlepas ke? Okay, saya sambung Tak ada okay, saya sambung Okay, baik. So lelaki background warna dah berubah. Lelaki ni pun dah settle. So kita nak pergi ke tulisan pula kan. Jom sebarkan kebaikan. Okay, kita pergi balik Photoshop. Okay, kita nak buat apa? Create new layer juga. Cara yang sama. Klik. Okay, so pergi ke belah kiri untuk cari tools. Tekan T. Yang ni T untuk text pula. T-E-X-T. Klik yang ni. Klik. Kemudian pergi ke poster dan klik. Bila saya cakap klik tu maksudnya left click lah. Kalau saya cakap right, kalau right click saya akan cakap right click kan. Okay. So tekan left click. Okay, so automatic dia akan keluar kita panggil apa? Cursor, bukanlah cursor. Yang bling-bling ni lah. Kiranya okay, nak tulis apa? Jom sebarkan kan. Jom sebarkan. Tulis jom sebarkan. Okay. So move tool sebab kita nak gerakkan dia. Okay. Kemudian pergi ke character. Kalau tak kat sini tak ada, boleh pergi ke view. View ke Windows. Windows. Pergi ke Windows dan klik character. So akhirnya Windows ni untuk dia ada dalam Photoshop ni ada banyak benda. Kiranya ni semua benda-benda yang apa yang ada dalam Photoshop lah. Tak perlu buka semua sebab tak semestinya akan guna semua. Takut dia pening kan. So kita nak guna character. Character ni apa? Character ni kiranya setting untuk kita punya tulisan. So kita klikkan dia supaya tulisan ni, setting tulisan muncul kat kita punya workspace ni lah untuk kita edit dia kan. So kalau tengok sini ada banyak pilihan. So yang ni macam tulisan, sama je macam Word. Jenis tulisan, bold tak bold, size tulisan. Yang ni AA ni benda apa? Yang ni ialah lebih kepada nak kata apa, jarak antara tulisan. Kita akan guna jarak atas bawah lah akhirnya. Yang ni VA ni apa?
VA ni kiranya jarak antara huruf dalam tulisan tu. Contohnya sekarang saya nak guna yang VA ni sebab apa? Sebab kalau tengok jom sebarkan ni macam renggang sangat kan antara J, O, M dan huruf seterusnya quite jauh lah. Kalau kita nak compare dengan yang ni dekat-dekat. So kat situ lah peranan yang VA ni. So kita klik. Sekarang ni 75, mungkin kita nak dalam kosong. Okay, kosong kiranya yang original punya size lah. So kita pergi balik mana tempat dia. Okay, so kita nak warna dia size dah okay kan. Size ni dah okay. Kemudian warna dia kita nak warna sama dengan lelaki ni. Baju lelaki ni kan, warna biru. So kita just pergi yang color. Tekan kat warna tu. Okay. Kemudian dia akan keluar macam kita panggil dropper kan. Dropper ni kiranya guna untuk kalau kita nak pilih warna yang sama dengan benda tu. Contoh kita nak warna baju lelaki ni, kita klik dropper kat situ. So dia automatic dia terus tukar warna sekali lah kat tulisan tu. So just tekan OK. So lelaki ni, tulisan pun dah sama dengan baju lelaki ni kan. Okay, so yang ni untuk kekemasan, kita nak jom sebarkan ni huruf dia ataupun tulisan ni tengah ataupun center daripada background, daripada poster ni. So apa yang kita boleh buat, kita klik jom sebarkan dan kita klik kita klik jom sebarkan sambil kita tekan CTRL, control tadi, control yang ada kat keyboard tu dan kita klik background. Okay. Lepas tu kita nampak kat sini ada banyak benda kan. Kita pilih yang macam dia ada garisan tengah-tengah. Sebab kita nak align horizontal center kan. Maksudnya kita nak jadikan kita punya tulisan tu center dengan background. So tekan. Okay, dia ubah sikit sebab tadi dah center sikit kan. So kita dah dapatkan tulisan center. Kenapa penting center ni? Center ni sebab untuk membuatkan kita punya poster tu lebih seimbang lah. Kita nampak ada ruangan yang di kanan dan di kiri. Ruangannya sama banyak supaya dia taklah berat sebelah kan. Kalau berat sebelah dia macam jadi quite tak sedap sikit lah mata memandang bila kita tengok poster tu kan. Okay. So settle jom sebarkan. Apa lagi? Okay, kebaikan pula kan. Kebaikan, kita just right click dan tekan duplicate layer. Okay, kemudian destination kan. Destination kita just ubah dekat destination. Okay, so dia ada untitled one kan. So kita punya file nama untitled one. Okay, tekan OK. Okay, so kita ada salinan ataupun kopi daripada jom sebarkan tu. So dengan move tool ni kita just gerakkan ke bawah. Okay. So sekarang kita nak edit tulisan tu kan. Kita tadi tulis kebaikan kan. Just tekan T balik, text. Ingat bila kita nak edit text je tekan T. Nak edit text je tekan T. Bila kita nak gerakkan je tekan move tool. Okay. So tekan T untuk edit text. Kita highlight semua. Tulis kebaikan. Okay. So pergi ke move tool balik sebab kita nak gerakkan je. Dan bawa ke sini sikit. Okay, kenapa saya bawa ke sini ke kiri? Sebab kita nampak lelaki ni kat belah kanan kan. So untuk kita dapatkan posisi yang seimbang, kita beratkan dia belah kiri. Okay. So kalau tengok kebaikan ni, dia macam dia tak bold kan bandingkan jom sebarkan. So yang perubahan yang kita boleh buat ialah di sinilah. Di sini, di bold ni kita pilih, mungkin kita boleh pilih semi bold. Kiranya yang ni tulisan yang sama tapi dia punya specification dia untuk italic dengan bold yang berbeza. Kiranya lagi bawah ni black. Black ni kalau compare to tint ni lebih nipis lah, lebih kecil macam dia tak bold. So kat black ni lebih bold berbanding extra bold. Sama juga extra bold lebih bold berbanding bold macam tu. So itu perbezaan je lah. So kita dekat sini bold, kita mungkin nak medium. Okay, so medium dia dah nipis sikit kan. Okay, so sebabkan dia tergerak, kita gerakkan sikit. Jadi kalau kita nak nampak cantik, kita pastikan yang J ni sama dengan K dia punya penghujung. Okay. So dah okay kan, jom sebarkan kebaikan dah settle. Okay, apa next kita nak buat? Mulakan dengan diri anda. Okay, mulakan dengan diri anda.
Step yang sama macam saya buat tadi. Right click, duplicate layer, dokumen. Okay, untitled one kan. Kenapa yang ni kenapa perlu take note, sebab kadang-kadang kalau kita contohlah kita buka banyak file satu masa, dia akan banyak destination lah, akan banyak dokumen kat situ. So pastikan kita pilih dokumen yang betul. Okay, so tekan okay. Okay, so cara yang sama kita just pergi ke bawah sebab kita nak tulis kat bawah kan. Kita nak tulis apa tadi? Mulakan dengan diri anda. Okay, cara yang sama teks. Tulis mulakan, okay, enter sebab kita nak di kat bawah kan, dengan enter diri anda tu saya buat asing, saya akan buat duplicate layer asing supaya dia senang sikit nak edit. Okay, kemudian pergi ke balik ke move tool. Kalau kita tengok mulakan dengan diri ni, kita tengok dia align dia sama pada belah kanan kan, tapi dalam gambar kita nak bagi dia sama belah kiri. So macam mana? Okay, kita pergi kat text balik sebab kita nak edit text kan. Nampak tak ni? Sini macam kat kita punya word alignment, kita ada align belah kanan, align belah kiri, ataupun kita nak dia berada di tengah-tengah. So yang kita nak adalah kiri kan, klik yang ni. So dia automatic tolong align kan. So pilih balik move tool sebab kita nak gerakkan dia, dan ke sini. So macam mana nak tengok besar kan tulisan ni kan, sampai kacau mentor lagi ni kan. So kita nak kecilkan dia, macam mana? Cara yang sama tadi, Ctrl T. Okay, kita tekan Ctrl T, Shift cara yang sama, dan kecilkan dia daripada sini. Okay, so enter. Okay, mungkin kita angkat di bawah, angkat ke atas sikit. Okay, so tadi saya cakap kan berkaitan dengan spacing atas bawah. Mungkin kalau kita nak adjust spacing dia sekarang ni kat sini yang AA. Okay, dia ada banyak kan, ada banyak. Contohnya kita nak 36. Oh macam kecil sangat pula kan. Okay, kita nak besarkan sikit. Okay, kita pilih 48. Okay, so 48 nampak nice kan. So settle tu. Tapi kalau kita macam tak puas hati dengan size yang ada, kita boleh terus edit kat sini kan, berapa nilai yang kita nak letak. Okay, so 48, okay settle. Tadi saya cakap nak tambah anda kan. Anda saya guna cara yang sama, ada duplicate layer. Dokumen dah untitled one, tekan OK. So cara yang sama drag ke bawah dengan move tool dan tekan text balik. Klik dan select semua. Klik select semua dan tekan anda. Okay. Pergi ke move tool balik. Dan drag sini sikit. Okay, kalau kita tengok kat sini anda ni huruf besar semua kan. So macam mana kalau kita nak ubah dia tanpa perlu kita type balik, just tekan yang ni je. Kat sini ada T huruf besar kan. Klik yang tu. Kira ni dia bantu untuk capitalize kan, capitalize huruf ni. So dah settle ke anda. Okay, so kalau saya nampak kat sini ada bentuk kan. Ada bentuk di belakang anda tu. Macam belakang anda kan. Okay, kita just tambah create new layer. Tambah shape. Macam tadi kan, macam first step tadi kan kita buat bentuk. Okay, klik rectangle. Okay. Dan kemudian kita pergi ke anda tu dan tarik sini. Yang ni saya buat anda ni sama, bentuk ni rectangle ni sama hujung dengan perkataan dengan ni supaya dia cantik sikit lah, dia sama. Okay, kenapa tak ada warna? Sebab fill dia kita buat palang. Palang ni maksudnya dia tak ada fill lah, tak ada isi apa-apa warna dia. So kita nak warna apa? Kita nak sini kita tengok warna sama dengan tulisan ni kan. So cara yang sama macam tadi, macam ni kita pilih warna. Just tekan fill. Okay, pilih yang sini yang ada banyak-banyak warna ni. Akan keluar dropper dan pergi ke tulisan jom ni. Ataupun mana tulisan yang sama warna kan. Okay, tekan okay. So dah ada. So kenapa ada putih-putih pula ni kan? Sebab saya punya stroke ni saya pasang.
So kalau kita tak nak stroke, just tekan ni lah yang palang tu. Sebab kita tak nak stroke. Okay. Hilang mana anda kan? Okay. Kat sini saya nak ajar pasal layer. Layer ni kiranya lagi atas dia punya layer ni, lapisan tu akan lagi nampak. Contohnya sekarang kenapa laki ni kita boleh nampak? Sebab dia berada di atas rectangle. Contoh kalau rectangle ni berada di atas laki tu, hilang laki tu sebab dia berada di belakang rectangle yang kita buat background ni kan, sebagai warna ni kan. So di situlah peranan layer lah. Kiranya kalau kita nak bagi orang tu nampak ataupun bentuk tu nampak ataupun tulisan tu nampak, dia kena lagi atas lah. So lagi atas maksudnya lagi kita nampak macam tu. So anda sekarang tak nampak sebab dia berada di belakang rectangle tu. So kita naikkan dia. Okay, kita tak nampak kenapa? Sebab warna dia. So contoh kita nak warna dia sama dengan warna yang ni, background ni. Just klik dan tekan OK. Okay, so kita nak boldkan dia macam mana. Kita nak boldkan dia, pilih cara yang sama tadi kat sini. Kita ada banyak semi bold, ada bold. Contoh kita nak bold. Macam bold sangat kan. Okay, kita ambil semi bold lah. Alright, so just nice. So tadi macam saya cakap tadi pasal nak jauhkan sikit tulisan antara huruf tu. Anda kita nak A and the A tu kuat jauh sikit. Kita pilih yang ni, VA. Mungkin kita pilih 10. Okay, 10 macam kecil sangat. Okay, 50. Okay. So kemudian kita nak spacing kanan kiri ni mungkin sama. Just ni lah, dragkan dia. Okay. So dah settle, mulakan dengan diri anda. So apa lagi yang tak ada? Okay, ni dah settle. Okay, ni kita nampak frame dia kan. Frame dia. Okay, kita just pergi balik. Create new layer macam sama. Dan pergi ke bentuk juga. Bentuk dan kita pilih yang fill ni kita tak ada. Stroke ada kan. Okay. Drag, tarik. Kiranya saya takut cepat sangat pula. Pastikan yang fill ni tak ada, kiranya kita tak nak. Kalau tengok yang ni kan bentuk persegi ni dia tak ada warna dalam kan. Kita ada stroke, ada outline je kan. So that's why kita pilih siap-siap yang fill ni tak ada isi, stroke ni ada warna. So pergi ke, dia akan automatic kalau kita pilih shape, dia akan automatic ada macam tanda tambah tu, maksudnya untuk kita drag wujudkan bentuk tu. Okay, so kita pergi ke hujung kiri, daripada mana kita nak adanya bentuk tu, dan kita drag ke bawah, tekan left click. Yang ni tak perlu tekan shift. Okay, kita drag ke bawah sampai mana kita nak. Okay, contoh kat sini. Alright, lepaskan. So macam tak berapa nampak kan sebab ketebalan kita buat sikit. So macam mana nak adjust ketebalan dia kat sini. 3 PT. So macam kalau lagi besar nombor dia lagi besar lah dia punya ketebalan. Okay. Contoh kita nak macam okay sikit. Alright. So kita pergi ke move tool balik, tengok okay tak dia punya ni. Okay, kalau kita nak macam tak okay, kita gerakkan sikit lah. Okay. So macam mana kita nak tengok kenapa ada macam part segi ni. Sebab kita tengah select rectangle tu kan. So kalau kita nak tengok dia okay ke tak, just klik mana-mana layer lain supaya kita boleh nampak. Okay, so boleh tengok dia okay ke tak. Nampak macam ada something wrong kan. Sebab nampak dia macam quite besar sikit kalau banding ni dalam gambar saya rasa. Oh okay, dalam gambar ni saya guna yang line lain. Line yang bentuk lain. Okay, macam mana nak adjust jenis line. Okay, pergi ke rectangle balik supaya kita boleh edit dia punya item. Rectangle ni. Okay, kat sini sebenarnya perbezaan jenis-jenis line. So yang ni line macam biasa yang macam saya guna. Yang ni line putus-putus yang garisan putus-putus. Yang ni dot-dot. So yang kita nak gunakan ialah yang ni. So pilih yang ni, tekan. Oh silap, yang ni saya edit yang lain Alright, sorry. Ada yang lost ke? Kesian pula takut pening. Ada yang lost ke?
Tak ada jawapan, rasanya okey lah tu. Okay. So saya edit balik yang tulisan ni sebab tadi saya silap. Tadi saya pilih rectangle tu kan. Okay. Tekan balik kat rectangle. Pastikan kita pilih rectangle yang betul So kita nak rectangle 3 ialah yang ni adalah rectangle 3. Okay. Kemudian kita edit. Stroke okey dah. Size pun okey dah. Kita nak edit jenis line. Kita pilih yang ni kan. Tapi besar kan line ni? So kita nak pilih line yang mana? Kita nak line ni tapi kita nak kecilkan sikit kan. Kecilkan sikit. Okay, mungkin yang tak boleh terlalu besar kan. Okay, tekan balik move tool. Dan kita tengok dia okey ke tak. Okay, so better kan? Better banding tadi. Alright. So, okay, dah settle untuk kita punya frame tu. Okay, so sekarang kita nak buat apa? Sekarang ni kita nak tambah logo. Kita tak payah tambah logo lah. Kita tambah ni dulu yang bentuk di belakang logo ni. Okay, yang ni kan, yang ni. Yang bentuk apa, rounded rectangle ni. Okay, pergi balik Photoshop. Okay, kita create new layer. Pastikan dia berada di atas sekali sebab takut nanti kita berada di belakang layar mana-mana, takut nanti tak nampak dan sebagainya. Okay, pilih tekan right click dan pastikan kita pilih rounded rectangle. Okay, rounded rectangle. Dan kita drag sini. Cara yang sama drag. Okay. Okay, dia apa yang membezakan, mungkin kalau secara buat akan nampak beza dari segi dia punya bucu ni. Apa yang macam mana kita nak pastikan bucu dia sama, yang maksudnya bucu dia lagi dari segi curve dia mungkin lagi curve, kita pilih kat radius ni. So lagi tinggi radius dia akan lagi curve lah. So contoh yang ni saya guna 500. Mungkin kalau saya nak guna nak lagi tajam, saya akan guna 400 ke lagi 300 ke, kiranya dia punya radius lagi kurang. So lagi kurang lagi tirus lah. Sekarang saya guna 500 Okay, so kenapa dia tak ada warna? Sebab fill dia kosong kan, tak ada isi. So saya nak ada warna putih. Saya klik ni. Yang putih dah ada dalam ni, dalam selection ni. So just tekan je warna putih. Okay, so dia auto sini. Tapi saya tak nak stroke. Stroke ni saya nak tutup. Saya tekankan pangkah tu. Kak Raja. Ya? Ada orang tanya macam kat mana nak pilih rounded rectangle? Okay, macam mana So saya back tadi kot. Saya delete balik Okay, create new layer. Kat sini ada bentuk kan. Tadi kita pilih rectangle di sini kan. So tekan right click belah kanan. So bila tekan right click dia ada banyak selection. Kita ada bentuk rectangle biasa, rounded rectangle, ellipse. So klik left click, tekan rounded rectangle tool. So dia akan dapatlah bentuk rectangle, rounded rectangle tu. Kemudian kita nak tambah bentuk tu, just tekan sekarang kita jadi tambah tu. Just drag. Okay, kita drag besar-besar sikit supaya kita boleh adjust kemudian. Pastikan radius dia 500 Radius dia 500. So kalau macam katakanlah kita dah drag ni, baru kita nak edit ni, dia takkan berubah. Dia perlu buat balik step je. Kiranya saya tunjuk balik. Takut ada yang terlupa nak tukar radius tu. Kiranya kat sini contohnya radius saya nak 400 je lah. 400 saya edit siap-siap sebelum saya buat bentuk tu. Buat radius yang 400, saya tekan enter. Okay, lepas tu baru saya drag bentuk tu. So nampak kan dia punya curve dia kurang sikit banding yang tadi tu sebab dia punya radius kurang. Okay, so cara yang sama sebab saya nak dia ada warna putih, saya pilih fill dan saya pilih putih. Okay, stroke saya tak nak, saya tutup. Okay, dapat ke? Dapat, alright, baik. Okay, so tekan move tool untuk kita nak ubah kedudukan dia ke bawah sikit. Contoh kita nak tepi ni kan. Okay,
bawah sikit Okay, sudah settle. Okay, kemudian bentuk kita dah settle dah. Apa lagi? Kita nak ni, tapi ni bentuk ni bawah sikit Okay, saya bawahkan sikit lagi. Alright. So dah settle bentuk ni, kita nak tambah logo. So macam logo yang saya guna dalam ni adalah Harmoni IUM lah, sebab itu ialah society yang saya join kat UIA. So kalau sesedari tuan-puan nak guna logo lain yang ada dalam laptop yang sesedari join, boleh je guna logo lain, tak perlu guna logo Harmoni juga. So saya guna ini sebagai contoh lah, sebagai contoh. So macam mana saya nak add logo, nak tambah logo, cara yang sama macam saya tambah gambar lelaki ni. Buka folder yang ada gambar tu, ada logo tu. So contoh saya buka folder Bengkel Photoshop. Saya nak pilih ni transparent logo Harmoni. So saya just klik, right, maksudnya left click lah. Left click dan saya drag dia ke Photoshop. Dan kemudian kiranya cara dia nak drag tu, kiranya kita daripada folder tadi, kita klik kat logo software tu, logo Photoshop tu, dan baru kita pergi ke atas ke layout poster tu. So macam tu. So kalau dah masuk, tekan enter. Kalau terlepas bagi tahu terlepas step. So cara yang sama sebab dia besar kan, kita nak kecil, Ctrl Ctrl T kan. Kemudian yang ni kena tekan shift lah sebab kita tak nak dia punya size gambar lari kan, tekan shift. So kecilkan. Tapi kalau kita tengok, kita tekan enter. Kita tengok yang logo ni, warna dia putih kan. Kita tengok dalam gambar warna dia apa? Warna biru kan. So macam mana kita nak jadikan daripada putih jadi biru. So double click, left click, double click, 2 kali. So kat sini sebenarnya adalah item-item yang, bukan item, setting untuk kita ubah untuk gambar ni. Kita ada banyak benda lah. Stroke contohnya, stroke ni macam kita cakap outline kan. So kat sini kalau kita nak outline dia warna hitam contoh. Kalau inner shadow, shadow yang berada belah dalam. Inner glow iaitu glow yang berada dalam. Beza glow dengan shadow, shadow berwarna hitam. Glow tu putih. Setting saya jangan guna. Kalau overlay yang akan kita guna untuk tukar warna, gradient overlay ni kiranya gradient ni kiranya something yang warna yang macam ni lah. Warna yang gradient kan. Pattern ialah pattern lah, pattern overlay. Outer glow kiranya beza dengan inner glow, dia outer berada di luar. Dia akan berada di luar kan, macam ni. Kalau drop shadow, shadow yang berada di belakang. So kalau kita nak dapatkan efek yang gambar tu timbul, boleh guna drop shadow lah. Contoh saya guna ni. Ini tak perlu ikut saya just tunjuk. Just tunjuk contoh. So kalau kita nak dapatkan efek yang timbul, gunakan drop shadow. So kita nak guna apa? Yang kita nak edit adalah color overlay dia. Just klik tick tapi merah kenapa merah? Just klik color overlay kat sini. Left click. Kita pergi ke warna dia. Sebab kita nak tukar warna dia. Kita nak warna apa? Contoh kita nak warna sama dengan jom sebarkan juga kan. So kita just klik di sini. Biru sini. Tekan OK. Tapi kalau logo sesedari punya warna lain, janganlah tukar warna biru tau. Sebab logo pun dia ada etika yang perlu jaga. Saya akan terangkan kemudian lah. Pasal etika yang perlu kita jaga dalam design. So tekan OK. So kemudian kita drag ke bawah lah. Move tool, drag ke bawah. So macam sama kita rasa size dia besar sangat. Ctrl T. Tekan sikit. Tekan enter. Dan kemudian kita positionkan dia balik. So ada berapa lagi ke yang kita tertinggal? Alright, so ini dah. Gambar lagi ni dah. Ada something yang sebenarnya yang kita tak buat iaitu kredit.
So saya cakap tadi kita perlu attribute kan. Attribute yang gambar ni kepada free pick. So cara yang sama saya akan tambah tulisan text, create new layer, tekan T untuk text dan saya klik kat laki ni lah. Saya tulis freepik.com, freepik.com. Lepas tu saya buat dash. Syarif Fabrik ni adalah nama owner gambar ni. Syarif Fabrik. Syarifah SYARIFAHBRIT, dekat semua. Okay. Saya dah tulis, saya tekan balik move tool ni. Tapi saya tak nak tulisan dia semua besar. So saya yang kat sini kan TT ni dia tengah select. Saya klik balik supaya dia tak semua besar. Okay. Saya nak kecilkan dia cara yang sama. Saya tekan ataupun saya edit kat sini lah. Kat sini pun boleh edit size tulisan secara manual. Contoh kita nak size dia 10 je. Kecil. Kita tak nak dia besar-besar sangat sebab takut nanti kalau kita guna besar-besar nanti orang nampak benda ni banding jom saya gebarkan kebaikan. Mesej tak sampai pula. Terganggu pula kan mesej dia. So kita drag ke sini yang kita nak kat sini. Okay, kita nak warna putih. Okay, just tukar warna colour ni dan pergi ke sini sebab putih. Kalau kita tengok colour picker ni, dia lagi ke bawah lagi gelap dan lagi ke kanan pun lagi gelap. So kita nak warna putih, putih berada di hujung sekali. So tekan OK. So settle kita punya poster, kita dah ada tulisan, kita dah ada gambar, kita dah ada bentuk. So sebenarnya benda-benda ni lah yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu poster. So alhamdulillah hari ni kita dapat sama-sama belajar kan. The basic things lah untuk kita nak wujudkan satu poster. So settle insyaAllah untuk bahagian praktikal. Kak Raja, ya. Mama ni tanya, masa tengah buat tu tak perlu tekan save ke? Tak perlu. Tak perlu tekan save. Kiranya nanti hujung last sekali baru kita tekan save. Alright, boleh saya sambung So kita settle bahagian praktikal. Kita sambung dengan insyaAllah kita sambung yang theoretical lah. Tips-tips untuk kita buat poster kan. Raja, Macam mana kalau nak timbulkan apa, contohnya salah satu kita nak dia macam contoh gambar tu kita nak lebih dipandang, kita timbulkan dia. Sekarang kan nampak semua sama kan? Oh, okay. Timbulkan tu, okay saya bagi tips antaranya yang gambar lelaki tu kan masuk Kak Ayu. Betul-betul. Alright, okay. So kita select gambar lelaki ni. Saya bagi 2 option kot kalau kita nak timbulkan dia. First option, okay. First kita ni lah left click, double click. 2 kali klik, left click. Okay, so kita option dia kalau kita nak bagi dia timbul sama ada kita pilih stroke ataupun kita pilih drop shadow. So contoh stroke, saya tekan stroke kan. Tekan klik dan kita pastikan highlight stroke ni. Sekarang ni stroke dia warna hitam kan. Kita tak nak hitam, kita nak warna putih. Contoh kita nak putih kan. Okay, klik yang kat warna ni color dan kita pilih warna putih di sini. Okay, so dah putih kan okay. So kita nak dia tebal sikit. Okay, dah putih, kita nak dia tebal sikit supaya dia nampak sikit lah. Okay, so lelaki tu dah nampak timbul sikit kan. Banding tadi dia macam flat. Dia macam flat je kan. Dia macam sama je kan dengan background tu. So kita dah nampak dia asing sikit lah banding dengan background tu. So katakanlah nak tebal lagi, tebal sangat tak cantik pula kan. Kita nak dia nampak kemas, kita buat tak perlu tebal-tebal lah, just nipis. So tekan OK. Itu kalau kita nak yang kaedah stroke lah. Okay, kalau satu lagi drop shadow, saya tekan balik tadi. Saya tekan double click ni, left click. Contoh saya tak nak stroke, saya just antik balik lah stroke tu. So dah hilang stroke tu. Saya nak drop shadow contoh. Drop shadow, saya tekan drop shadow. Klik pastikan dia highlight. Kita besarkan size dia.
supaya nampak sikit. Okay, so yang ni dia kaedah dia nampak laki ni timbul kan. Bayang-bayang dia macam ada bayang-bayang kan, shadow. So yang ni boleh main lah, yang ni distance kira dia makin lagi jauh. Spread ni kira dia lagi besar. Dia punya tu lah yang hitam tu. Dia kan lagi besar, dia macam lagi gelap dia punya warna tu. Kalau size dia akan lagi besar, dia lagi jauh dia punya shadow tu. Yang mana yang kita rasa okey kan. So contoh kita nak guna yang ni. Size dia macam ni. Okay, so tekan okey. So kalau nak guna dua-dua boleh, tapi dia jadi tak nampak shadow tu. Dia tu stroke tu akan tutup shadow tu. Okay. Alright, okey ke? Okay. Alright. Saya proceed dengan tips buat poster. Okay, saya buat slideshow. So tip membuat poster ada beberapa. Saya akan bezakan antara tulisan, gambar dan sebagainya. So yang first, tulisan, pastikan tulisan mudah dibaca. So macam tadi tulisan yang saya guna ialah Montserrat. Tulisan, jenis tulisan pun saya tak maklumkan tadi kan. So tulisan saya guna tadi nama dia Montserrat, M-O-T-S-E-R-R-A-T. So tulisan tu adalah salah satu tulisan yang jenis senang untuk dibaca, yang mudah dibaca. Tulisan yang kemas, supaya kita bila baca tu kita boleh directly dapat message tu lah. Dan jenis tulisan menentukan mood message. So jenis tulisan pun contohnya macam yang dalam slide ni, saya guna jenis tulisan ialah tulisan railway, R-A-L-E-W-A-Y. Sebab apa saya gunakan ni? Sebab tulisan ni sebab inilah sesi kita kata sesi semi formal kan. So kita nak dapatkan that kind of mood, that kind of message untuk sampaikan message tu. Okay, kemudian jenis tulisan saya akan maklumkan kemudian lah lebih berkaitan jenis-jenis yang ada kan. Dan minimalkan tulisan sebab yelah lagi banyak tulisan akan lagi banyak orang perlu baca. So lagi takut macam orang tu tak dapat message yang sebenar kan. Orang macam bila banyak baca orang distract dan sebagainya. So pastikan sebolehnya kita kurangkan tulisan. Melainkan memang kita perlu ada tulisan yang banyak lah. Contoh kita nak buat infografik. Infografik memang perlu banyak maklumat kan. So bila perlu banyak maklumat akan lagi banyak tulisan lah. So yang penting ialah kita perlu pandai pula susun tulisan tu. Dan perlu bermain dengan bold dan italic. Bold dan italic tadi yang saya buat tadi pasal bold kan. Bagaimana saya bezakan jenis bakal yang kebaikan tu. Kita bezakan bold dengan kurang sikit bold supaya dia nampak lah ada lebih cantik lah bila ada nampak ada dua efek yang berbeza kan. Italic bila diperlukan lah, tak semua tulisan kita perlu italic pun. Dan saya buat maksimum 3 jenis tulisan lah. Sebab kalau satu poster tu ada banyak sangat tulisan, jenis tulisan dia mungkin akan jadi serabutkan sikit poster tu. Okay, so yang sini adalah contoh lah, contoh jenis tulisan yang saya datangkan. Yang pertama berangkai contohnya. So yang saya gunakan adalah Back to Black demo ataupun tulisan lain direct. So yang Back to Black demo yang channel gambar ni lah. The Red Light Free, jenis yang berangkai juga. So formal Montserrat macam saya cakap tadi, yang tulisan saya tu saya guna dalam poster. Kemudian railway yang dalam slide, bebas new macam dalam gambar lah. Dia tulisan yang formal tapi dia runcing sikit. Cuma tulisan bebas new ni disebut tulisan yang capitalize lah. Dia tak ada tulisan yang small letter. Kemudian artistic. Artistic ni maksudnya kalau kesan kita nak bagi nampak macam seni sikit kan. Kita boleh guna Terajan Pro. Terajan Pro dia nampak dia punya lekuk-lekuk sikit tulisan tu. Okay, so tu untuk jenis tulisan. Ada soalan ke untuk jenis tulisan? Okay, kalau tak ada saya teruskan kemudian warna. Ya? Tak, nak cakap tak ada je. Oh tak ada, okay. Okay, so warna. Saya buat maksimum 3 warna lah dalam satu poster. Sebab kalau terlalu banyak warna dia mungkin dia nampak serabut sikit lah. Melainkan kalau memang kita nak mood happening contohlah, kita nak buat birthday party misalnya kan, ataupun girls pillow talk ke apa kan, boleh lah kot yang tu. Kalau for that kind of message kita nak wujudkan satu effect ataupun message yang happening kan, mungkin tu boleh. Tapi kalau macam selain benda tu mungkin kita perlu kurangkan lah dari segi penggunaan warna yang terlalu banyak.
Kemudian warna menentukan mood message. Sebagai contoh saya guna bersemangat mungkin kuning dan jingga. Tenang mungkin beri muda, warna turquoise, pastel. So macam tadi saya guna warna pastel, warna yang light. Serius mungkin boleh guna hitam kan, warna yang gelap-gelap sikit kan, merah, biru gelap. So tapi yang ni benda ni kadang-kadang bergantung pada perspektif orang lain kan. Setiap orang mungkin rasa macam warna hitam ni tak semestinya serius, boleh jadi macam tenang. Wallahualam, kita bergantung kepada perspektif orang tu jugalah kan. Yang ni sekadar pandangan ataupun secara universal lah saya boleh bagi. Alright. So susunan kan. Susunan tulisan pastikan kita tulis tu mengikut flow bacaan. Sebagai contoh macam kita baca daripada kiri ke kanan, so pastikan kita tulis daripada situ. Janganlah kanan ke kiri kan. Janganlah sebab kita rasa nak bagi poster tu cantik kita ubah. So bila orang tak faham, mesej tak sampai, so kita punya fungsi poster pun dah tak fit the purpose lah. Kemudian tulisan ataupun gambar pastikan alignment selari di kiri dan kanan berada di tengah. Macam saya cakap tadi lah, yang saya ada terangkan pasal gambar tu perlu ada space yang seimbang lah antara kanan dan kiri. So yang ni lebih kepada macam supaya orang sedap mata memandang lah. Okay, so sumber gambar yang tadi macam tadi yang saya guna daripada Freepik, that's why dia perlukan kredit sebab tu saya masukkan kat sini freepik.com. So ada website lain, ada Faticon, ada Vectizi, tapi semuanya perlukan kredit. So macam mana nak kredit, ni antara daripada Vectizi kan. Vectizi dia ada bagi panduan macam nak kredit. So macam yang ni, contoh kat sini tadi saya buat please add Vectizi.com to find a design. Tapi yang tadi freepik.com, that's why saya tulis freepik.com dengan siapa punya owner gambar tu kan. So yang ni antara cara-cara video pun kalau kita tengok ML Studio dia ada buat kredit, cuma dia buat kredit cara yang bila dia guna shootage daripada mana sumber, dia terus buat kredit di sebelah kanan sini saya. Kanan tapi dia buat bentuk vertical kan. So penting lah sebenarnya untuk attribution ni. Okay, so yang ni adalah website yang kalau kita tak nak kredit kan, kita ada Pixabay, Pexels, Splash, Blush Design. Cuma yelah bila benda yang for free dia of course ada lebih limited dan mungkin ada kurang cantik lah berbanding kalau website yang kita perlu kredit kan. So bergantung pada kita mana option kita nak pilih. Okay. Etika dalam design macam saya cakap tadi, berkaitan kredit, sumber yang memerlukan kredit penting sebab ini kita as a Muslims we need to take care lah this kind of things. Sebab kita kan seorang nak design kan, tapi kita perlu menjaga etik kita perlu menjaga kita punya sahsiah kita kan dalam kita design pun. Edit warna logo mengikut warna yang dibenarkan saja. Tadi saya cakap pasal yang harmoni. Untuk harmoni, logo dia boleh diedit dalam 3 warna. Warna putih, hitam ataupun biru. So 3 warna ni je yang dibenarkan dalam poster. So contohlah saya punya poster background warna kuning. Lepas tu saya nak buat logo tu warna kuning juga. Tak boleh lah sebab ethically ataupun yang ditetapkan oleh pihak media, JK Media ataupun organisasi tu sendiri, warna 3 warna je yang boleh. Tiba-tiba kita nak warna kuning tak boleh. Walaupun nampak je cantik, tak boleh. So pastikan kita tahu juga lah warna apa yang dibenarkan. Bukannya shock-shock kita untuk edit kan. So menggunakan Photoshop untuk bisnes, satu soalan. So perlu membeli Photoshop. Okay, yang ni perbincangan tadi ada yang tanya pasal Photoshop yang perlu bayar ke tak. So Photoshop dia ada trial kan. So kalau kita nak guna trial untuk sebulan, so macam mana kita nak guna lepas tu kan. So adakah kita nak beli kan, mahalnya kalau nak beli kan. So yang ni saya ada ambil pendapat dari Ustaz Zahrudin. Okay, apa Ustaz Zahrudin kata, dia tengok juga kemampuan kepada seseorang itu untuk membeli Photoshop. Contohnya kalau seorang student kan, seorang student yang mungkin tak ada scholarship, mungkin bergantung sepenuhnya kepada parents, yang mungkin dari segi financially not stable, kat situ mungkin ada pengecualian dia untuk dia tidak membeli Photoshop tu sendiri. Tetapi kita tengok juga apa gunaan dia untuk personal ataupun adakah dia membawa kepada profit ke tak. Contoh kalau dia berbisnes kita tahu benda tu akan bawa kepada profit and which dia dah gaining money daripada situ. So kat situ sebenarnya dah perlu sebenarnya dah membeli Photoshop tu sendiri. Tetapi kalau macam contoh dia baru nak start up the business, contohnya time tu tak ada duit lagi, mungkin kat situ mungkin dia perlu mungkin guna yang crack dan sebagainya. Tapi once dia rasa macam dah boleh
ada kemampuan, ada istita'ah kan, kemampuan kat situ untuk dia beli Photoshop tu, so dia perlu beli. Tapi kalau macam contoh macam nak pastikan lagi details yang ada perlu ke tak, mungkin boleh tanya para asatizah lah. Saya tak berani nak betul-betul bagi hukum untuk particular cases, tapi secara generally pendapat Ustaz Zahrudin macam tu. So bolehlah try fikir keadaan kita yang mana kan. Okay, so ini adalah contoh poster yang pernah saya buat menggunakan Photoshop. Okay, so yang contoh yang belah yang daurah history ni, kita tahu daurah ataupun bengkel ataupun talk lah, kita kata talk, dia lebih bersifat dia macam dia formal, dia serius. So that's why saya guna tulisan-tulisan yang memberi message yang tu. Tulisan yang saya guna ni adalah Montserrat. So that's why saya guna tulisan yang warna gitu, warna pun warna biru kan. Biru biasanya orang kata wisdom Kak dan Raja, serius juga. Ya. Asma bertanya, ni kena bayar one off je ke ataupun kena bayar banyak kali? Yang saya tahu dia ada bulanan dan ada juga tahunan. So kiranya bukan one off lah. Frequently. Okay, saya sambung So saya rasa dia settle yang untuk the history ni. So kita tengok pula yang Mega Charity Theatre, Lelaki dari Ujung Kota. So kita tahu yang theatre ni, when we say theatre is something art kan, seni. That's why saya guna tulisan kat sini ada Lelaki dari Ujung Kota tu Trajan Pro. Trajan Pro tu tulisan yang berangkai, bukan berangkai, dia artistik sikit kan. So that's why saya guna tulisan tu. Dan bawah tu yang main auditorium dan sebagainya, tulisan tu adalah Bebas New. So saya cakap Bebas New ni tulisan yang formal tapi dia runcing. So, sebabkan kawasan terhad, sebab tu saya gunakan tulisan tu lah Bebas New. Okay. Okay, ni yang lain bazar. So bila sebut bazar is something yang relax kan, dia casual. So that's why saya guna tulisan ni, tulisan Back to Black Demo. Tulisan yang santai kan. So warna, saya kata hitam tu untuk yang serius kan. So sebab tu saya gabungkan yang warna kuning supaya dia nampak macam ceria sikit, hitam dan kuning ni. So kat sini basically colour poster ni, warna yang saya pilih adalah hitam, putih dan kuning. Combination 3 colour. Saya tak buat lebih lah sebab takut sarabut sikit kan. So okay, poster lah adalah Global Interfaith Tour Japan. So ini poster ni, kita tahu bendera Japan ialah warna merah dan putih kan. So saya pilih warna yang sama. So antara tips untuk kita pilih warna yang sesuai berdasarkan message yang kita sampaikan. So message yang berkaitan dengan Jepun. So that's why saya pilih warna. So kalau kita tengok banyak kan tulisan dalam poster ni sebagai berbentuk infografik. So that's why saya susun maklumat tu pun, tulisan tu pun berdasarkan macam mana saya nak orang tu baca. So saya nak orang baca what is gift, kemudian di sebelah kanan Global Interfaith Tour bla bla bla. Kemudian baru ke bawah ada rectangle tu, saya nak orang tu baca kat situ. Kemudian Why Japan 1, 2, 3. Saya nak orang baca tulisan macam tu. So sebolehnya kita susun lah maklumat tu, bukannya kita letak macam mana-mana kita nak letak, jangan. Kita nak susun tu pun penting untuk bagaimana orang tu nak membaca. Okay. So kalau tulisan Japan tu sebenarnya saya guna tulisan real Chinese rasanya. So supaya dia nampak efek message tu lah, message yang Japan tu lebih terselah kan. Gambar belakang tu pun adalah gambar, yang tu gambar cool tak pasti, saya pun lupa gambar apa, Shintoism punya ni kot. Okay. So persoalan yang paling besar lah, walaupun sekarang kita dah ada skill kan, kita dah tahu macam mana nak edit guna Photoshop. Dia punya masalah macam nak cari idea kan. So nak tak nak imaginasi kan, it's not just untuk small kids je perlu imagine, tapi kita yang dah besar-besar ni pun kita perlu imagine untuk dapatkan idea kan. So dapatkan mental image untuk program ataupun message yang disampaikan. Mental image ni adalah something yang when we say about something, itu benda yang kita boleh relate dengan benda tu. Contohnya apa? Okay, saya buat majlis makan-makan. So apa yang kita bayangkan bila sebut majlis makan-makan? Okay, kita fikir ada makanan, kita ada orang yang berkumpul, kita ada, sekarang pukul 12 dah. Okay, kita cepatkan. Kita ada meja makan. So itu benda yang ada kan. Poster informasi advokasi alam sekitar, contohnya apa? Ada daun, ada haiwan, ada air. Kalau poster infak, ada tabung, ada tangan memberi. So itu benda-benda yang gambar kita boleh cari dan letakkan dalam kita punya poster supaya orang boleh tengok poster tu. It's not just text lah. Dia ada juga gambar-gambar yang boleh trigger the mind apa sebenarnya message untuk poster tu.
Okay. So macam mana kalau tak ada idea kan? Macam mana tak ada imagination kan? Okay. Boleh juga kita jalan-jalan kat Google. Kiranya kita tulis poster design ataupun kita nak cari tadi poster talk ataupun seminar. Okay, tulis je seminar poster. So akan nanti keluarlah kat Google punya search tu contoh-contoh poster yang ada. So dari situ kita boleh dapatkan idea lah. Tapi awas jangan ambil sebiji seperti yang poster asal sebab dia akan jadi berlaku satu plagiarism. Perlu gabungkan beberapa idea, tambah idea sendiri dan wujudkan design baru. So contoh kita dah nampak ada beberapa design kita rasa macam oh boleh applicable untuk kita guna dan cantik kan. So kita just gabungkan beberapa kriteria poster tu dan kita datangkan dengan design yang baru. So kat situ kita dah tak plagiat lah sebab kita dah ubah kan. Kita dah ubah hasil daripada idea asal tu. Okay. So ni tips tambahan supposedly saya nak buat tapi sebabkan masa tak cukup kita macam mana kalau masa tak cukup sebab yang ni penting tapi saya rasa macam mungkin boleh explore. Ada yang tak tahu ke macam nak download phone baru ni? Kak Raja, Puan Mahani tanya, Puan Mahani dah download Adobe tu tapi tak keluar macam yang ditunjukkan. Jadi macam mana nak buat ya? Jadi apa? Tak macam apa? Tapi tak keluar macam mana Kak Raja tunjuk. Puan Mahani tanya macam mana nak buat. Okay, saya punya presentation dah settle. Kalau Puan Mahani share screen boleh ke? Supaya saya nampak macam mana keadaannya. Boleh ke Puan? Puan Mahani kata kejap. Okay. Kita keluar macam tu. Okay. Setakat ni ada beberapa soalan tak? Sementara kita tunggu Puan Mahani. Setakat ni tak ada soalan lagi. Okay, yang ni okay character plot. Dah tak nampak dah tadi. Tadi ada. Okay. Dia ada tempat download tak? All apps, Prime. Okay, tak apa macam ni. Ataupun lagi lepas saya terus saya bantu Puan Mahani lepas habis program. So macam boleh download, kita boleh coaching secara personal terus senang sikit kot macam tu. Peserta lain ada apa-apa soalan tak? Assalamualaikum. Nak tengok shortcut keyboard tu boleh? Oh, okey boleh. Okay, Boleh. Okey. Puan Mahani jadi kita sambung untuk yang ni kira saya personal coaching senang sikit direct terus. Okay, nampak So yang ni basically adalah shortcut key lah untuk kita punya bila kita design. So macam duplicate layer tadi saya guna secara manual, saya pilih option yang ada kat Photoshop. So cara yang lain adalah Ctrl plus J, ni untuk Windows. Kalau M tu maksudnya MacBook lah, Command plus J. So kalau nak resize, yang ni saya dah ajar tadi kan. So yang lain-lain ada banyak steps yang lain, ada dia punya shortcut juga. Saya letakkan link supaya boleh tengok terus lah daripada link ni apa shortcut yang ada. Shortcut ni penting lah sebab bila kita design kita tak nak peruntukan masa yang terlalu lama. So kita boleh buat shortcut tu akan mempercepatkan lagi lah proses design tu. So benefit kat situ. Okay, apa lagi so penutup perlu training yang terusan sebab dia melibatkan skill. Rejection is normal, so macam kalau design untuk orang lain normal rejection tu sebab setiap orang perspektif beza-beza kan. Tapi so designing as an art
Tapi kita perlu faham yang ada satu universal value yang orang suka, iaitu orang nak message tu senang dibaca, orang nak something yang kelihatan seimbang, yang sedap mata memandang. So itulah something yang universal yang kita perlu imani lah. Dan sentiasalah memilih untuk menggunakan ke arah kebaikan. So dengan apa yang ada, ilmu yang kita ada, skill yang kita ada, pastikan sentiasa digunakan untuk manfaat orang lain, digunakan untuk manfaat untuk ummah, insyaAllah. Wallahu'alam, selamat mencuba. So sebarang soalan, saya bagi ruang untuk kalau Zazari nak bertanya kepada email saya hanisahsulaiman@ium.edu.my. Saya akan beri masa seminggu lah. Kalau Zazari nak tanya apa-apa, boleh directly email saya. Saya akan cuba untuk menjawab. So kalau selepas tu, selepas seminggu tu tak dapat jamilah, takut tak perasan email, takut tak sempat nak jawab. So selamat mempraktikkanlah ilmu, insyaAllah. It will be fun lah. It will be a very good journey, insyaAllah untuk belajar. Okay, last kali ada soalan lagi ke? Okay, kalau tak ada apa-apa, jazakumullah khair kepada semua atas penyertaan. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkanlah ilmu ini, insyaAllah. Wallahu'alam. Puan Mahani, sekejap lagi stay supaya saya boleh tengok terus. Okay, saya balik kepada MC. Terima kasih diucapkan kepada saudari Raja Nurhanisah atas perkongsian tadi. Harap semua peserta dapat ambil manfaat daripada perkongsian tadi. Dan sebelum kita tutup majlis, tutup program, ingin saya ingat ulangi bahawa sesi ini direkod. Jadi recording akan dihantar kepada email peserta yang telah mendaftar. Dan diharapkan semua peserta yang hadir untuk isi borang kehadiran dan maklum balas di chat box yang disediakan. Dan selepas itu bolehlah like Facebook Ikram Muda Gombak di Facebook lah untuk tahu lebih banyak program yang akan dibuat lepas ini. Jadi saya rasa itu saja pada program kali ini. Terima kasih kepada semua peserta dan saudara Raja Nurhanisah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dengan surah Al-As. Rasanya semua peserta dah boleh left kecuali Puan Mahani lah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.